Selamat sejahtera saya ucapkan kepada semua. Di sini saya hendak mengenalkan kepada semua bahawa di sebelah kanan saya merupakan panel pertama kita iaitu Siti Umairah daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Alam, dan di sebelah kiri saya merupakan panel kedua kita iaitu Alia Maisara juga daripada Sekolah Kebangsaan Bandar Seri Alam. Baiklah warga dewan sekalian, tajuk forum kita pada hari ini ialah teknologi hijau. Baiklah, sebelum saya menyimpang lebih jauh, saya hendak bertanya pada panel pertama kita iaitu Siti Umairah. Apakah yang dimaksudkan dengan teknologi hijau? Dipersilakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera para hadirin yang saya hormati sekalian. Saya Siti Umairah dari SMK Bandar Seri Alam. Terima kasih kepada Puan Pengerusi di atas soalan yang diberikan sebentar tadi. Berdasarkan soalan yang diberikan, saya akan mengupas dan menjelaskan lebih mendalam apa yang dimaksudkan dengan teknologi hijau. Saya akan cuba berkongsi secara santai dengan pengisian yang ilmiah lagi penuh kesedaran bagi memberikan kefahaman kepada kita semua. Kini kita sudah menjelang tahun 2021 dan kita sudah menyaksikan pelbagai kemusnahan alam semula jadi di luar skala normal di samping berdepan dengan krisis COVID-19 yang melanda seluruh dunia. Kebakaran dan kemusnahan hutan serta habitat haiwan di Indonesia, Brazil dan Australia telah memperlihatkan bahawa kita sudah sampai di satu titik di mana kerosakan yang berlaku tidak boleh diundurkan semula. Begitu juga di Malaysia yang tidak terlepas tempias-tempias kerosakan ekosistem dan alam sekitar selama beberapa tahun kebelakangan ini. Seperti mana cuaca yang tidak menentu, suhu panas, banjir pada setiap tahun, jerebu dan pencemaran air yang terpaksa kita tempuhi. Akan tetapi, kita masih berpeluang untuk bangkit semula dengan adanya perkembangan teknologi hijau. Jadi, apa itu teknologi hijau? Pada pandangan saya, teknologi merupakan sebuah aplikasi dari ilmu pengetahuan bagi penggunaan yang lebih praktikal dan efisien. Manakala teknologi hijau merujuk kepada pelbagai aspek di dalam teknologi itu sendiri di mana dapat membantu mengurangkan impak manusia terhadap alam sekitar. Kita dapat mengkaji pelbagai kaedah atau teknik yang digunakan yang berada dalam kategori teknologi hijau. Di sini kita dapat simpulkan bahawa teknologi hijau sudah semestinya mempunyai kebaikannya sendiri. Jadi setakat ini sahaja saudari pengerusi tentang takrif teknologi hijau. Saya serahkan semula kepada saudari pengerusi. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas jawapan yang telah diberikan. Baiklah, sekarang kita pergi kepada panel kedua kita pada hari ini. Berapakah sektor teknologi hijau utama yang panel kedua kita tahu? Silakan. Assalamualaikum dan selamat sejahtera kepada hadirin yang dihormati sekalian. Terima kasih kepada pengerusi kerana menanyakan soalan itu tadi. Di sini saya mengatakan bahawa terdapat 4 sektor teknologi hijau yang utama. Antaranya ialah sektor tenaga. Sektor ini guna tenaga yang boleh diperbarui dan peralatan cekap tenaga seperti lampu LED. Sektor ini boleh mengurangkan pembuangan sisa seperti sampah dan sisa makanan dan sisa air. Seperti sisa makanan dan sisa kimia dengan sistematik menggunakan teknologi terkini dalam pelepasan sampah dan pengurusan logis domestik di kawasan perumahan dan kilang-kilang. Selain itu, sektor pengurusan sisa dan sisa, sektor ini mengadakan tempat pelepasan sampah yang sesuai dan mencukupi. Mengadakan sistem pepalitan yang sistematik di taman perumahan atau di bandar-bandar oleh Majlis Pembandaraan untuk mengelakkan banjir kilat. Seterusnya, sektor pertanian dan perhutanan menggunakan baja kompas dan air hujan untuk menyiram tumbuh-tumbuhan serta mengawal aktiviti pembalakan dan pembukaan hutan untuk pertanian secara haram. Di samping itu, rakyat perlu menggunakan pengangkutan hijau iaitu pengangkutan yang menggunakan kuasa solar dan kuasa elektrik. Akhir sekali ialah
perindustrian dan pembuatan. TMK hijau mengurangkan penggunaan bahan berbahaya, menjimatkan tenaga elektrik dan memanjangkan jangka hayat penggunaan peralatan. Rakyat perlu menggunakan konsep 5R iaitu kita semula bahan terpakai seperti kertas, plastik dan tin aluminium. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel kedua kita atas jawapan yang telah diberikan. Kita beralih kembali kepada panel pertama kita. Apakah kepentingan yang boleh kita dapat daripada teknologi hijau ini? Silakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sering menanyakan soalan yang menarik. Dari sudut pandangan saya mengetahui bahawa teknologi hijau telah memberikan impak yang positif kepada semua pihak. Seperti mana yang anda sedia maklum, proses perubahan cuaca global sememangnya tidak dapat dibendung. Walau bagaimanapun, usaha-usaha boleh dilakukan untuk melambatkan proses ini. Oleh hal yang sedemikian, aplikasi teknologi hijau merupakan salah satu langkah yang diambil bagi melambatkan proses perubahan cuaca dunia. Jadi kita sebagai pengguna merupakan penyumbang terbesar dalam pelepasan gas rumah hijau melalui aktiviti harian. Terdapat beberapa pilihan yang boleh kita buat untuk mengaplikasi teknologi hijau dalam kehidupan seharian kita, seperti penggunaan kereta solar atau hybrid, mengurangkan penggunaan elektrik dan mengelakkan penggunaan bahan-bahan kimia seperti racun serangga dan sebagainya. Sehubungan dengan itu, teknologi hijau merupakan satu inisiatif yang dapat membantu memelihara dan meminimumkan kesan buruk kepada alam sekitar. Pencemaran udara, bunyi dan air akan menjejaskan kualiti hidup rakyat jika dibiarkan secara berterusan. Saya dapat rungkaikan bahawa teknologi hijau dapat meminimumkan kesan negatif terhadap alam sekitar. Justru usaha ini dapat meningkatkan dan melindungi ekosistem dan kepelbagaian hidup serta melindungi sumber semula jadi. Di sini amat jelaslah bahawa teknologi hijau telah memberi impak yang positif kepada semua pihak dan alam semula jadi. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita. Seterusnya saya hendak bertanya kepada panel kedua kita. Apakah amalan yang boleh diterapkan bagi memastikan teknologi hijau ini diguna pakai oleh masyarakat setempat? Dipersilakan. Terima kasih saudara pengerusi yang tidak kurang petah bicaranya. Menyedari tentang kepentingan amalan ke arah teknologi hijau, pelbagai amalan telah disarankan kepada rakyat dalam melaksanakan aktiviti harian. Walaupun bagi setengah orang, amalan mudah seperti menutup lampu di ruang yang tidak digunakan adalah perkara yang remeh. Namun, sebenarnya menurut kajian terdahulu, perbuatan ini bukan sahaja boleh mengurangkan radiasi cahaya lampu pendaflor ketika tidur, malah ia turut menjimatkan kadar penggunaan tenaga elektrik. Seorang profesor dari Texas University iaitu Profesor Russell Reader menyatakan bahawa anak-anak yang tidur di bawah lampu yang menyala akan berisiko menghadapi penyakit leukemia. Selain itu, rakyat perlu kurangkan penggunaan kenderaan yang menggunakan bahan api. Hal ini kerana dapat mencemarkan udara dan alam sekitar. Seterusnya, rakyat perlu kurangkan penggunaan elektrik dan air. Kemudian, elakkan menggunakan plastik sekali pakai, bak kata beringat sebelum kena dan berjimat sebelum habis. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel kedua kita. Seterusnya, kita beralih kepada panel pertama kita dengan soalan yang berbunyi, siapakah yang berperanan dalam melaksanakan teknologi hijau ini? Silakan. Terima kasih di atas soalan yang diberikan. Sudah pasti terdapat beberapa pihak yang perlu memainkan peranan yang penting dalam usaha penggunaan teknologi hijau.
Kita sebagai masyarakat perlu melibatkan diri dalam pelbagai program yang berkaitan dengan teknologi hijau. Kita perlu mengetahui bahawa penggunaan teknologi hijau ini telah lama diteroka oleh negara maju untuk memelihara alam semula jadi atau melestarikan alam. Di ketika ini, masyarakat perlu bertungkus lumus untuk menyertai pelbagai usaha dalam menggerakkan penggunaan teknologi hijau. Begitu juga dengan pihak yang lebih berkuasa, iaitu pihak kerajaan yang telah pun menggerakkan beberapa usaha untuk menangani isu global seperti pencemaran alam sekitar, penipisan lapisan ozon, pemanasan global dan isu-isu yang berkaitan dengannya. Hal ini telah menjadikan kerajaan lebih berperanan dalam melaksanakan teknologi hijau. Pihak kerajaan telah menstruktur semula dan menambah fungsi beberapa kementerian dengan mewujudkan Kementerian Tenaga Teknologi Hijau dan Air yang sebelum ini dikenali sebagai Kementerian Tenaga Komunikasi dan Multimedia. Hal ini telah menunjukkan bahawa Malaysia amat serius dalam melindungi alam sekitar. Usaha ini telah mengajak masyarakat dan kerajaan bersama-sama melakukan sesuatu bagi melindungi alam sekitar daripada terus tercemar. Dalam konteks ini, saya berharap agar perkara ini dapat membuka mata semua pihak untuk memainkan peranan penting dalam melaksanakan teknologi hijau. Jadi itu sahaja daripada saya. Sekian. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada panel pertama kita atas jawapan yang sangat jelas. Itu. Seterusnya, soalan terakhir yang saya hendak tanyakan kepada panel kedua kita, iaitu apakah yang dimaksudkan dengan konsep 5R dan berikan contohnya. Silakan. Terima kasih kepada saudari pengerusi yang sentiasa aktif menanyakan banyak persoalan intelek. Konsep 5R merupakan singkatan bagi perkataan rethink fikir semula, repair baik semula, reuse guna semula, recycle kita semula dan reduce kurangkan. Konsep ini boleh mewujudkan persekitaran yang lebih sihat kepada alam sekitar dan turut mendatangkan keuntungan. Terdapat pelbagai sisa yang boleh dikita semula. Di antaranya ialah sisa pertanian, radioaktif, dan pepejar perbandaran. Sampah ini juga boleh ditukar menjadi tenaga haba. Tahap kesedaran rakyat Malaysia perlu dipertingkatkan bagi membolehkan rakyat Malaysia membantu dalam mengurangkan pembuangan sisa pepejar yang semakin bertambah sejajar dengan pertumbuhan penduduk di negara ini. Oleh itu, rakyat Malaysia disarankan agar dapat mengamalkan sikap 5R ini bagi membantu mengurangkan penggunaan sumber asli secara lebih berkesan. Konsep yang pertama yang ingin saya katakan ialah konsep rethink. Rethink ataupun fikir semula sebelum buang adalah penting bagi setiap individu untuk mengenal pasti bahan-bahan yang bakal dibuang itu sama ada mampu dimanfaatkan untuk tujuan lain ataupun tidak. Sama ada ianya dapat dikita semula ataupun tidak. Sama ada ianya dapat dikita semula, diperbaiki atau digunakan semula. Dengan adanya sedikit kesedaran iaitu fikir dulu sebelum buang, ianya sedikit sebanyak dapat membantu untuk mengurangkan sampah dalam kehidupan, dapat mengurangkan sampah yang bakal dibawa ke tempat pelepasan sampah. Munculnya bertimbul-timbul sampah dalam kehidupan adalah disebabkan oleh tindakan aktiviti manusia itu sendiri. Selain itu, rethink atau fikir semula bukan hanya terhad kepada fikir dulu sebelum buang saja. Malah, kita sebagai pengguna hendaklah bertindak untuk mengetahui dan mengambil kira bungkusan produk yang kita beli itu sama ada boleh dikita semula, digunakan semula, dibaik pulih jika mengalami kerosakan. Konsep yang kedua ialah repair. Konsep yang kedua adalah repair ataupun baik pulih di mana ianya boleh diertikan sebagai memeriksa dengan teliti untuk tujuan membaiki atau untuk memulihkan keadaan sesuatu alat yang telah rosak.
Bagi memastikan mengurangkan penggunaan sumber asli, adalah disarankan kepada pengguna baik pulih alatan yang rosak dan hanya membuangnya di pusat-pusat kitas semula setelah kerosakan tidak dapat dibaiki sepenuhnya. Contohnya, membaiki semula perabot atau produk yang dah rosak. Konsep yang ketiga ialah reduce. Konsep R yang seterusnya adalah reduce, dalam bahasa Melayunya adalah mengurangkan. Kurang di sini membawa maksud mengurangkan penggunaan pelbagai sumber, terutamanya sumber asli seperti kayu, petroleum serta kapas. Penggunaan sumber asli secara berlebihan dalam aktiviti seharian memaksa sektor industri berkaitan mempertekadkan pengeluarannya bagi memenuhi permintaan pengguna di suatu tempat. Dan konsep ketiga ialah reuse. Reuse atau guna semula adalah salah satu daripada konsep yang terkandung dalam 5R, di mana ianya bererti menggunakan semula barangan atau alatan yang terbuang untuk dimanfaatkan menjadi barangan lain, seperti menjadikan tayar kenderaan yang telah rusuk menjadikan pasu bunga, ataupun menjadikan botol plastik terbuang sebagai tempat letak alat tulis. Konsep yang kelima ialah recycle. Mari kita mendalami serba sedikit tentang makna kitas semula. Kitas semula membawa maksud memproses barangan lusuh atau bahan buangan menjadi produk baru. Contohnya, surat khabar lama akan menjalani pelbagai peringkat perprosesan untuk mendapatkan sejumlah kertas putih yang baharu dan sedia untuk digunakan, sebagai kertas mahjong, kertas fotokopi dan banyak lagi. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Terima kasih saya ucapkan kepada kedua-dua panel kita pada hari ini kerana sudi hadir dan sudi menyuarakan pendapat masing-masing. Terimalah serangkap pantun ini daripada saya. Tuailah padi antara masak, esok jangan layu-layuan. Intailah kami antara nampak, esok jangan rindu-rinduan. Sekian, terima kasih.